Okey, dia dah kata rekod. Okey, mari kita mula. Semua dah sedia? Okey, soalan 3. Rajah 3.1 menunjukkan sebatang pokok yang layu. Okey, apakah proses yang menyebabkan tumbuhan menjadi layu? Apa proses dia? Transpirasi. Betul, 1 markah. Okey, nyatakan 2 faktor yang menyebabkan tumbuhan menjadi layu. Apa dia faktor dia? 2 je. Kelembapan dan suhu. Kalau tulis kelembapan tidak diterima. Kalau tulis suhu saja pun tidak diterima sebab kita tak tahu keadaan kelembapan itu, tahap dia macam mana, suhu dia macam mana. Memang betul tapi kena tambah sesuatu dekat sana. Ada siapa tahu? Tadi kita kata kelembapan kan? Lepas tu kamu cakap suhu. Tapi macam ni cikgu tak terima. So sebenarnya kita mesti nyatakan apa dia? Kelembapan yang rendah dan suhu yang tinggi. Okey. Lain-lain lagi faktor kalau ada kamu buatlah, cikgu terima, iaitu keamatan cahaya yang tinggi. Satu lagi ialah pergerakan udara yang tinggi. Itu diterima. So dia ada 4, cikgu tuliskan untuk kamu. Kalau tulis macam tu saja tadi, tak diterima. Dia ada syarat dia. Faham bahagian ni? Paham, Okey, Ibu. seterusnya. Okey, kita bergerak kepada bahagian B. Kita ada 3 soalan minggu ni. Okey. Rajah 3.3 menunjukkan stoma yang terbuka. Okey, kita tengok dekat rajah kita ada sel pengawal, kita ada stoma. Okey. Terangkan bagaimana mekanisme pembukaan stoma berlaku apabila ion kalium memasuki sel pengawal. Bermakna dia cuma nak mekanisme pembukaan stoma. Okey. Macam mana? 2 markah dekat sini. Jadi kita punya kata kunci ialah keupayaan larutan. Okey, keupayaan larutan di dalam sel pengawal meningkat. Atau sebaliknya, iaitu keupayaan air di dalam sel pengawal menurun. Apa yang berbeza dekat sini? Yang berbeza dekat sini ialah keupayaan larutan. Okay, dalam sel pengawal meningkat atau keupayaan air. Air dengan larutan, 2 perkara berbeza di dalam stoma ini tadi. Okey. Jadi, molekul air dari sel-sel epidermis
Jangan buat short form. Masa jawab. Kalau buat short form, cikgu bagi salah. Cikgu kena train dari awal. Kalau kamu dah biasa sangat buat, nanti SPM hancur. Boleh. Okey, kalau waktu bincang macam ni, boleh. Okey. Kalau hantar dengan cikgu untuk semak, jangan buat macam ni. Bayangkan wajah cikgu, kecerewetan cikgu semasa kamu menjawab soalan tersebut. Kalau kamu buat cincai, cincailah cikgu bagi markah. Kalau kamu buat dengan bagus, ikut apa yang cikgu nak, kamu akan dapat sesuatu yang baiklah daripada saya. What you give, that is what you take. Okay? Molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk. Ini konsep. Okay? Meresap masuk ke dalam sel pengawal. Secara osmosis. Okey. Jadi kalau kita nak menerangkan suatu pergerakan bendalai di dalam sel, hendaklah kita tekankan di sini iaitu iaitu meresap ni dia mesti bersama masuk atau keluar. Tak nampak. Okey, meresap masuk atau meresap keluar. Dan yang ini jangan lupa secara osmosis. Okey, jadi proses di sini sebenarnya apabila sel pengawal, kita tengok suatu stoma bila dia nak membuka, dia tutup, dia nak membuka. Jadi sel pengawal di sekeliling itu dia perlu segah. Baru dia boleh buka. Okey, bila dia segah, dia buka. Sebab tu kita perlu explain macam mana sel tersebut boleh jadi segah. Kesegahan dalam sel pengawal itu disebabkan oleh keupayaan larutan dia. Okey, keupayaan larutan dalam sel pengawal meningkat. So, molekul air dari sel-sel epidermis meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Ini kalau kamu dengar intonasi cikgu tekankan certain words. That means bila kita explain, benda itu kena masuk. Okey? So, penerangan yang ketiga. Ini yang tadi, sel pengawal dia akan jadi segahlah. Sel pengawal menjadi segah. Dan melengkung keluar. Menyebabkan stoma terbuka. Okey, tengok statement cikgu yang terakhir. Sel pengawal menjadi segah dan melengkung keluar menyebabkan stoma terbuka. That is 100% daripada stimulus ini. Okey, jangan kamu tak tahu, tak kenal ini adalah stoma lah. So kita akan dapat 2 markah, even dekat sana ada 3 ayat. Sebab beberapa kata kunci itu harus. Okey? Ada soalan bahagian ni? Nanti cikgu akan share notes ini dengan kamu. Jangan risau. Okey, yang kedua. Pada waktu malam atau semasa ketiadaan cahaya, stoma akan tertutup. Namun bagi tumbuhan seperti kaktus, stoma hanya akan terbuka pada waktu malam. Terangkan pernyataan ini. 2 markah. Pelik juga kaktus ni. Kalau tumbuhan lain, lain pula. Okey, tumbuhan lain biasa kalau waktu malam stoma tutup. Tapi kaktus waktu malam dia terbuka. Apa sebab dia kan? 1. Kaktus tumbuh dekat mana? Cuba kamu jawab. Padang pasir.
gurun lah. Gurun. Kalau tanah pasir tiba-tiba tumbuh dekat pantai, logik ke? Tidak. Okey. So, spesifikkan jawapan semasa di soal. Sebab itu sangat penting. Kalau jawapan tidak spesifik, nanti what is the most important thing is when you sit for exam, so you don't fit, your answer don't fit the questions. That means you don't get any marks. Okay? So you have to explain this statement accordingly lah. Jadi, kenapa? Kenapa dia tutup? Gurun. Gurun adalah tempat yang panas. Kalau tempat yang panas, kalau dia buka stoma, transpirasi akan berlaku. Kehilangan air akan berlaku. Apa yang berlaku kalau kehilangan air secara berterusan? Sedangkan gurun itu adalah tempat yang sangat kering dan kekurangan air. So, kita kena tahulah, that is the situation. You have to think about the situation first. Okay? So, kita akan cakap ini kenapa dia buat. So, untuk mengelakkan kehilangan air sewaktu siang. Okey, yang kedua, oleh itu. Boleh pakai tapi jangan berlebihan dengan oleh itu. Tiap kali jawab oleh itu. Seterusnya. No, sometimes you must avoid using these words because ini bukan buat karangan, bukan PM. Ini bio. Sorry. Oleh itu, kaktus boleh bertahan di kawasan kering. That's it. Okey, beginilah caranya kita hendak menyampaikan apa yang kita fikir tadi. Okey, kaktus tumbuh dekat gurun. Gurun adalah kawasan yang panas dan kering. Okey, kalau kaktus membuka stoma, jadi dia akan menjalankan transpirasi tanpa berhenti dalam keadaan panas yang kering. Sebab dia nak sejukkan badan dia. So that means dia perlu tutup stoma certain time. Jadi dia memilih untuk tutup waktu siang tapi buka waktu malam. Sebab waktu malam di gurun lebih sejuk berbanding waktu siang. Okey? Itu dia. Ada soalan? Okey, ini soalan yang kedua. Ini soalan yang kedua. Ini topik yang kita sedang pelajari. Cikgu belum lagi bagi, lupa nak buat. Lagipun iPad cikgu baru dah cas. Charger cikgu diguna oleh suami cikgu. So, kita berkongsi. That means my husband is not around, so susah nak charge. So, baru semalam dapat charge iPad. Okay. Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada peringkat pembahagian sel P dan sel Q dalam sel haiwan. Okay, ini ialah kertas 2, set model kedua. Okay. Ada orang dah cuba jawab ke? Ke tak ada orang jawab? Ada. Kalau tunggu cikgu, ada jenis student ni, jenis tunggu cikgu. Banyak. Selalunya kalau nak bincang, bawa kertas soalan kosong. Masa tu pula dia sibuk nak jawab. Itulah budak-budak. Tapi kalau boleh kamu usaha dulu untuk jawab lah. Supaya kamu boleh cek apa silap kamu. Okey? Okey, soalan 4. Apa benda ni? Namakan jenis pembahagian sel P dan sel Q. Apa yang membezakan ni? Kita cuma ada mitosis dengan meiosis. Kalau kita tengok rajah berdasarkan stimulus ni, kan? So apa yang membezakan ni?
Apa dia? Gambar pembagian sel. Ya, memang. Mana satu? Apa ciri yang terdapat dekat rajah ni yang membezakan mitosis dengan meiosis? Gamma kromat. Aneh kuat. Gamma kromatis. Gambar yang kedua tu cikgu. Kamu boleh conteng sebenarnya skrin kamu. Cuba try. Ke Zoom saja boleh conteng. Tak pastilah. Ni. Ni ada persilangan. Ataupun pindah silang. Yang ini tak ada. Nampak? Proses mana satu yang ada proses pindah silang? Mitosis ke meiosis? Meiosis. 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 P ialah? Meiosis. That means Q ialah? Mitosis. Yes. Di manakah proses P dan Q berlaku pada haiwan? P, Organ pembiakan. betul. Q, Sel badan. sel badan. Sel badan. Sel soma. Okey. Sel badan cikgu terima. Sel soma pun cikgu terima. Alright? Senang. Okey, apakah perlakuan kromosom semasa di peringkat Y? Apa dia buat dekat Y? Mana Y sini? Oh. Y, itu mitosis. Ini P, M, A, T. So, that means ini adalah anafasa. So, bila kamu tahu itu anafasa, buka balik buku. So, ini latihan. Kamu akan ceritalah apa yang berlaku dekat anafasa. Apa dia? Gentian gelendong mengecut. Okey. Gentian gelendong mengecut. Memendek. Okey. Ini daripada buku lah. Gentian gelendong, mengecut, memendek dan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Okey. Sekarang, apa pula? X. Sama. So, M itu ialah Metafasa. Metafasa 1. Metafasa 1. 1. Okey. Kalau cikgu buat macam ni, dapat markah tak? Kalau jawab macam tu je. Tidak. Kita mesti buat macam ni, baru dapat markah.
Ini mistake berapa batch yang cikgu ajar. Tiap kali exam memang ada yang akan buat macam ni. So hopefully yang macam kamu 5 orang ikut cikgu GM tak ada buat kesilapan ni. Yang 10 orang lagi confirm akan ada buat kesilapan macam ni. Okay. Nyatakan satu perbezaan. Excuse me. Satu perbezaan antara proses P dengan proses Q. Ini ada banyak. Dan kita pernah bincangkan tentang ini. Jadi kita boleh guna ayat mana kalau contoh kita guna gambar. Tadi ada pindah silang kan? Ada pindah silang. So, tulislah pindah silang dekat sini. Okey, pindah silang antara kromatik tidak seiras berlaku di P. Tiada pindah silang berlaku di Q. Okey, terus dapat satu markah. Ini nak selamat, bila kamu dapat benda ni, kamu clueless, pergi balik ke stimulus di sini. Tengok stimulus di sini. Okey, kalau clueless. Sebab tu bio advantage, bio dapat markah. Kalau kamu bijak, tengok gambar dan mempunyai fakta dalam kepala. Ada soalan bahagian ni? Kalau tak ada, kita pergi ke soalan yang terakhir. Cikgu tak nak ambil masa lama, sayang kota kamu. Tentu malam nanti nak main Mobile Legends kan? Okey. Dah buang. Alhamdulillah. Bagus. Nak main tanam-tanam tu okey sikit lah. Kan? Tak apa. Main game boleh. Tapi pandai kontrol waktu sendiri. Okey? Ini pun masih lagi berkaitan dengan bab yang kita sedang pelajari sekarang, iaitu mitosis. Ini mitosis. Okey, parts. Namakan bahagian yang berlabel P dan Q. Apa dia? P centriole. Q gentian gelendong. Betul. P centriole, Q gentian gelendong. Dan satu lagi cikgu nak ingatkan, bila dapat soalan semudah ini, namakan, labelkan. Jangan salah, please lah. Kalau salah kamu tengok markah 2 kat sana, rugi. Okay. That's why cikgu memang kalau ikut kelas bersemuka, memang kamu lejuk melukis disebabkan oleh cikgu. Tapi sekarang kamu selamat. Tak apa, bila balik nanti sedia je. Okey. Terangkan peringkat pembahagian sel yang ditunjukkan dalam rajah 3. Apa ni? Peringkat apa ni? Metafasa. Sure? Is it? Metafasa 1. Metafasa 1. Mana ada satu? Tengok ni. Metafasa je. Okey. Kalau cikgu dekat sini tulis ringkas ya, kamu jangan tiru. Kamu mesti tulis dengan ayat lengkap ya. Mesti ayat lengkap. So ini ialah metafasa. And then you have to explain. 1 markah dekat sana. Dah jawab metafasa dapat 1 markah. Explanation akan dapat markah yang kedua. So kita akan terangkanlah apa yang berlaku dekat metafasa. Okey. Kromosom tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa. Ini adalah dipanggil sebagai satah khatulistiwa.
Kromosom tersusun secara rawak pada satah tulis. Okey, namakan peringkat selepas peringkat yang ditunjukkan dalam rajah 3. Mac. Anafasa. Anafasa. Bagus. Sebab tu, kalau dalam exam, kamu nak tulis formula tepi ni, silakan. Cikgu tak marah. Boleh je. Okey. Student cikgu dulu, diorang suka conteng dekat tepi-tepi ni. Apa formula, apa yang diorang ingat untuk kertas 2 lah. Tak apa, itu tak. Janji jangan kacau space jawab tu je. Okey, biasa dekat soalan objektif, diorang banyak conteng untuk fakta. It's okay ya, jangan risau. Okey, janji jawapan tu betul dan tulis dekat tempat yang sepatutnya. Okey. Sekarang, kita perlu lukislah peringkat anafasa. Jom. Cikgu nak Pas lukis label boleh cikgu. apa dia? Kalau lukis mesti label ke cikgu. Dia tak minta label, so tak payahlah. Tapi kalau boleh label lah. Okay. Okay. Okay, centriole. Tak cantik centriole macam mana. Terbalik. Ya Allah. Siapa ajar aku ni? Tak betul lah cikgu lukis ni. Actually, okey. Jadi kita akan label yang ini. Biasanya lah. Okey. Nanti kamu label sendiri. Itu sahaja. Kalau dapat dalam kertas 2 ni, okey, kertas 2. Biasanya pembahagian markah untuk kertas 2 dia ada 3 bahagian, A, B dan C. Okey, dalam A ni dia ada 8 soalan. Ini B dia ada 2 soalan dan C dia ada 1 soalan. Pembahagian markah dekat sini biasanya dia ikut aras ni. 6 markah, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 20, 20, 20. Yang ini kira kamu target lah untuk skor full marks. Soalan 1 sampai soalan 4. Betul cikgu tak main-main. Kalau kamu dapat skor dah banyak bantu dah 16, 12, 12, 12, 14 kamu dah dapat dah 26. Total kertas 2 adalah 100 markah. Lagi bantu sikit sini, sikit sini, sikit sini, sikit sini. At least kamu akan dapat sampai setengah. Itu sudah sangat bagus. So, dia ada strategi untuk lulus dengan baik. Dia juga ada strategi untuk sekadar lulus juga. Jadi, belum lagi bagi kamu ujian. So, cikgu tak tahu macam mana tahap kamu.
So nanti bila kertas ujian tu dah sampai, tolong jawab dengan jujur. Buat ulang kaji sebelumnya. Suruh parents ambil gambar, hantar bukti dengan cikgu ke. Okay. Jadi nanti cikgu akan semak. Tengok macam mana performance kamu. Yang 5 orang ni lah. Yang 10 orang ni Allah saja tahulah macam mana dia orang buat nanti. Tu confirm teruk punya. So that's mean practice makes perfect lah. Okay. Ada soalan tak? Sebab kita dah habis. Sebelum kita tamatkan, nanti cikgu akan share dengan korang. Ada soalan tak? Tak ada. Faham tak apa yang cikgu bagi tahu ni? Faham, cikgu. Faham cikgu. Okey. Satu lagi lah. Okey, mari kita kenal pasti. Alang-alang. Terus dapat notes lah. Setiap proses. Boleh ke cikgu ambil masa lagi? Boleh cikgu. Boleh. Okey, thank you. Cikgu hargai. Untuk mitosis, meiosis. Ada ke cikgu buat dulu? Okey, saya buat notes baru. Okey, jom. Tak nak pakai ni dah. Okey, mitosis dan meiosis. Okey, dekat sini kita akan ada dia punya formula. Kita buat dalam bentuk jadual. Sekejap ya. Okey, pimet. Okey, dekat profasa. Apa yang kita tengok dia punya description profasa. Sama-sama kita buka buku. Okey, dekat profasa ni yang bezakan fasa profasa ini kalau sini cikgu akan bagi. Okey. Mitosis, meiosis. Mitosis, meiosis. Okey. Kalau dekat mitosis profasa ni, okey. Jadi apa yang kita perhati nukleus hilang. Menebal. Memendek. Okey. Itu
point dia. Kalau meiosis profasa 1 profasa 1 pindah silang. Kita akan tengok dekat gambar. Dia ada macam ni. Okey. Dia akan mula macam tu untuk pindah silang. Kalau dekat profasa 2, kita punya kromosom memang sudah ada pindah silang. Jadi dia wajib kita tengok dia ada rajah seperti ini. Okey. Sekarang kepada metafasa. Ciri-ciri yang lain bagi meiosis tetap sama. Masa profasa 1, nukleolus hilang, membran nukleus tu. Kromosom menebal, kromosom memendek, dia sama. Cuma tambah satu saja dekat meiosis, iaitu pindah silang. Sekarang kita pergi kepada metafasa. Metafasa ingat satu saja. Satah khatulistiwa. Okey, kenapa cikgu tulis satah khatulistiwa sahaja? Bermaksudnya di sini kita akan tengoklah dia punya susunan ni. Dia punya susunan kromosom tu pada satah khatulistiwa. Jadi dia punya susunan dekat satah khatulistiwa macam ni. Begitu juga dekat sini. Okey. Kemudian pergi ke anafasa. Okey, pergi ke anafasa. Kalau, tertinggal. Kalau dekat metafasa, bahagian meiosis, sama juga. Even dia ada dua fasa, kamu akan tengok kedudukan kromosom memang duduk pada satah khatulistiwa. Tidak kiralah metafasa 1 atau metafasa 2. Beza dia cuma pada peringkat metafasa ni, metafasa 1 satu sel. Metafasa 2 dia ada 2 sel. Okey. Sekarang ke anafasa. Dekat anafasa ni, sentroma membahagi. Membahagi 2. Jadi kromatid kembar pisah. Tapi dari segi ni, ini kamu boleh hafal. Cuma cikgu nak kamu kenal gambar supaya kamu boleh explain gambar itu tadi. Jadi dekat anafasa ni, kamu akan cakap di sini kedudukan dia ialah kromatid kembar. Dia pergi ke arah sentriol. Sama juga dekat anafasa. Tapi mereka masih terikat pada sentroma. Okey? Dia cuma terpisah sahaja. Kromatid kembar pergi ke arah sentriol.
Okey, tadi kita dah berada pada Satah Khatulistiwa, sekarang dekat Anafasa dia pergi ke arah bertentangan. Satu lagi arah benda ni sama. Dia tak ada beza. Okey. Besar juga benda ni. Okey. Alamak, cacat. Jadi kamu akan salinlah benda ni. Sama. Itu keadaan dia. Telur fasa pun sama. Okey. Telur fasa kalau dekat mitosis dia akan jadi 2 sel anak, 4 sel anak dekat meiosis. Ini memang dah jelas lah. Okay, memang dah jelas dah. Dia memang ada anak tambahan. Itu memang telur fasa. Sebab di situ dia ada sitokinesis. Okay. Ada soalan? Simple saja cara nak ingat dia. Memang ingat macam ni saja supaya kamu tahu. Untuk kenal gambar. Ini formula untuk kenal gambar. Kalau untuk ingat proses memang kena baca dan hafal. Untuk ingat gambar macam ni. Kalau profasa menebal memendek bagi mitosis. Kalau profasa untuk meiosis pindah silang. Kalau metafasa kedua-duanya Satah Khatulistiwa. Kalau anafasa, kamu tengok kromatik berkembar, dia pergi ke arah bertentangan. Kalau telofasa, dia ada sel anak dah ada sitokinesis. Itu kalau kita tengok gambar. Supaya nanti dapat soalan, kamu cuma jangan keliru Satah Khatulistiwa dengan ke arah bertentangan. Selalu orang keliru ialah bahagian metafasa dengan anafasa. Telofasa jarang silap. Okey, jadi setiap proses dalam setiap bahagian kamu sendiri kena hafal. Yang ini adalah clue untuk kamu ingat, melukis dan kenal gambar. Okey, ada soalan? Nanti cikgu share. Kalau tak ada soalan, kita sesi bergambar waktu ini dan kita akan tamat kelas lah. Macam biasa sesi bergambar. Darius tak pakai cermin mata hitam macam selium. Hai. Empat sign. Okey, mari kita bergambar. Ireka, siapa belum saya kedai? Okey, jom. Senyum senyum. Okey. Alright, yang ini yang terbaik. Terima kasih kerana hadir. Nanti cikgu akan share gambar. Bye. Luciana. Hai cikgu. Okey, terima kasih. Bye. Okey, bye.